Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Kardok dalam Jelajah Kardok, mencari identiti, melihat realiti. Kali ini kita berada di daerah Sebau. Dari Bintulu ke Sebau mengambil masa kira-kira 1 jam dengan jarak perjalanan hampir 50 km. Menggunakan sebahagian lebuh raya Pen Borneo yang separuh siap bagi sektor Bintulu Miri sebelum menyambung perjalanan ke laluan negeri Q267. Sambil menikmati pemandangan hijau sepanjang perjalanan, ditambah pula dengan keselesaan di dalam Isuzu D-Max X Terrain ini, menyebabkan tim jelajah Kardok hampir terlena. Terpandang papan tanda tertulis Kampung Penan Muslim Batu 10, umpama mengejutkan kami dari mimpi. Mana tidaknya, kaum Penan sebelum ini diuar-uarkan tinggal di hutan dan tidak beragama. Kehadiran tim jelajah Kardok disambut mesra oleh penduduk kampung ini. Misi saya dan tim jelajah Kardok bagi melihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat Penan Muslim. Kampung Penan Muslim Batu 10 ini mula dibuka pada tahun 1968 yang menempatkan seramai 33 keluarga berasal dari penempatan Sungai Sebiu, Batu 11. Menurut Zamhari Merdang, 71 tahun yang merupakan antara peneroka awal perkampungan ini, mereka meneroka dan memohon hak milik kekal adalah bagi mendapatkan kemudahan perhubungan serta memenuhi keperluan kehidupan seharian. Kami pindah ke tepi jeraya ini sebab tengok kemudahan dah senang. Ada jeraya, tapi sebelumnya di Sungai Sebiu, dari tempat kami orang diam itu mau memakan setengah hari ataupun 1 hari baru dapat keluar di Bintulu pakai sungai. Itu pun mau tunggu air yang besar sedikit. Kalau air kecil itu bertarik perahu itu mudit atau turun pergi. Melihat keadaan macam ini, Joraya pun dah siap. Kami orang pun berpindah pergi tepi jeraya. Saya ingat memang tahun 69 lah pertama kami membuat pondok seorang. Jadi meneroka macam meneroka lah, membuat ladang, bertanam padi sana, Batu 9 sana. Jadi apabila penduduk ni sudah banyak berkumpul, kami orang tadi bercara nak cari tempat kampung sekali. Beliau lebih mesra dipanggil Tok Su, menganggarkan seramai hampir 1,000 orang tinggal di perkampungan yang turut dilengkapi dengan kemudahan asas seperti masjid, balai raya, perpustakaan serta pusat internet. Jelasnya lagi, Masjid Darul Falah kampung ini juga pernah memenangi anugerah Ma'al Hijrah peringkat negeri Sarawak pada tahun 2008. Setiap rumah di kampung ini dihubungkan dengan jalan berturap tar sepenuhnya pada tahun 2001 dan 4 tahun sebelum itu, semua penduduk kampung telah pun memperolehi bekalan air bersih dan elektrik sepenuhnya. Selain dari kaum Penan, terdapat juga kaum-kaum lain yang tinggal bersama di kampung ini seperti Melanau, Bugis, Iban dan Bidayuh. Lebih menariknya lagi, terdapat 4 anak jati Kelantan turut tinggal di kampung ini selepas berkahwin dengan Penan Muslim. Perbezaannya memang adalah sebab dari dulu kita mencari macam sumber makanan ni memang dari hutan. Tapi sekarang kita sudah ada kemajuan sedikit, macam kita mencari sumber makanan pergi bandar. Pergi bandar. Ataupun kita boleh, sebab kita mesti ada tempat bertanam, kita bertanam tempat tanah kita sendirilah. Tanggapan terhadap kebanyakan kaum orang Ulu ketinggalan di Sarawak adalah tidak benar sama sekali. Walhal mereka menerima kemajuan mengikut acuan mereka sendiri tanpa meninggalkan adat dan tradisi yang diwarisi sejak sekian lama. Dari Kampung Penan Muslim, kami meneruskan perjalanan ke Sebau. Menelusuri jalan berbukit 2 lorong membuatkan kami lebih berhati-hati, terutamanya ketika mengambil selekoh yang agak berbahaya. Hampir 40 minit perjalanan, tim jelajah Kardok sampai di Pekan Sebau.
Daerah Sebauh berkeluasan kira-kira 4,000 km persegi, berkepadatan penduduk hampir 22,000 orang dari 6 buah kampung dan hampir 300 rumah panjang. Pekan Sebauh inilah nadi perekonomian daerah ini. Terdapat beberapa kemudahan awam seperti pejabat pos, bank bergerak, klinik kesihatan serta sekolah rendah dan menengah. Pengangkutan air seperti feri dan bot ekspres masih lagi digunakan bagi menghubungkan Sebauh dengan kawasan-kawasan pendalaman yang lain. Antara buah-buahan yang popular di sini adalah buah durian. Durian yang dijual di Pekan Sebauh ini biasanya datang dari dusun penduduk sekitar dan dijual pada harga yang amat berpatutan. Jika diteruskan perjalanan ke Pandan, kira-kira 10 km dari Pekan Sebauh, pemandangan kilang memproses kayu balak ditinggalkan terbiar. Menurut cerita masyarakat setempat, kilang-kilang papan terbiar itu disebabkan hasil kayu balak sudah berkurang, tidak seperti dahulu. Dikatakan 4 kilang papan sekitar Sebauh terpaksa ditutup operasinya kerana kekurangan bekalan kayu balak dan hanya 2 sahaja kilang papan yang masih beroperasi di Sebauh. Okey. Sedap. Sedap, memang sedap ini. Dalam perjalanan ke Pandan, tim jelajah Kadok singgah di salah sebuah gerai menjual makanan di tepi jalan dan bertemu dengan seorang usahawan muda, Muhammad Farhan Ling Abdullah, 28 tahun. Bapa kepada 2 anak ini mula meniaga makanan sejak 6 tahun lalu. Persinggahan tim jelajah Kadok kali ini ibarat langkah kanan kerana kena pada musim durian. Manakala Farhan pula baru sahaja mula meniaga durian sejak 2 minggu lepas apabila musim durian bermula. Apa lagi guys, makanlah durian sepuas-puasnya. Menurut Farhan, durian yang dijualnya datang dari Ulu Sebauh yang dibawa dengan sampan ke tempatnya. Durian-durian ini adalah durian kampung yang ditanam oleh penduduk setempat sejak sekian lama. Farhan tidak perlu menunggu lama. Kebiasaannya duriannya akan habis terjual dalam masa kurang dari 4 jam. Tidak dapat dinafikan rasa durian kampung di Sebauh ini memang enak. Bukan sahaja rasa yang lemak-lemak manis, malah tekstur isi durian ini juga lebih menarik dengan keras di luar tetapi lembut di dalam. Setiap pangsa durian ini terdapat di antara 2 hingga 4 ulas durian. Di Sebauh, Farhan masih lagi menjual durian pada harga per biji. Setiap biji durian akan diasingkan mengikut saiz dan keadaan fizikalnya. Jika tiada musim buah, Farhan menjual makanan dan minuman serta menyediakan perkhidmatan catering di sekitar Sebauh hingga ke Bintulu. Begitulah gigihnya usahawan muda yang telah memeluk Islam pada tahun 2014 yang lalu. Selain dari berniaga, Farhan mengetuai kumpulan anak muda yang berminat dengan perlumbaan tunnel board. Sebauh Racing Team merupakan kumpulan anak muda di Sebauh yang aktif dalam membina tunnel board serta menguji hasil kerja mereka dengan menyertai pertandingan. Mari kita dengar sendiri cerita Sebauh Racing Team ini. Sebauh Racing Team ni ditubuhkan tahun 2015 lah. Okay, jadi kami ni sebagai hobi lah, mula-mulanya sebagai hobi, beli enjin, kami macam kumpul duit beli. Lepas tu datanglah minat yang ada yang supporter datang, jadi secara tidak langsung kami bikin bot, poster dalam prestasi yang memuaskan, jadi kami pun ikutlah bertanding di first race kami di Long Lama lah, di Long Lama di bahagian Miri. Okay. Mula dia bot ni kurang memuaskan, cuma mungkin dapat nombor 6 kan, nombor 8 kalau tak silap. Okay, lepas tu kami buat lagi, buat sampai prestasi yang terbaik lah setakat ni. Lomba di Bekenu kami pergi, Rancah kami pergi, Kenawit, Bitango, Sungai Kut Dalat pun kami pergi. Kami biasanya dalam kategori 30 horsepower 2 piston. Okey, ini yang enjin kami yang ketiga ni, keempat enjin yang keempat. Yang pertama tak laju, jadi kami beli lagi enjin, buat lagi. Okey, yang kedua pun kurang, rosak, jadi kami beli lagi enjin ketiga. Yang ini keempat, enjin keempat kami buat baru dia menjadi. Okey, dalam modal
Sebab dia modify sendiri, dia head potong semua. Dia punya kipas tu yang mahal. Dia import dari luar negara. Yang kipas dia kalau sampai kat sini mungkin 3,000 lebih, 4,000 lebih. Macam tu harganya. Seperti biasa, saya diberi penghormatan untuk memandu uji powerboat Sebau Racing Team yang pernah menjadi juara Champion of Champion pada Pesta Sukan Air Sebau 2018. Memang mengujakan saya hasil tangan anak tempatan yang sangat kreatif dalam menghasilkan bot bagi perlumbaan serta modifikasi enjin bagi meningkatkan tahap kelajuannya. Rata-rata mereka ini tidak mempunyai pendidikan formal dalam kejuruteraan membuat bot dan enjin. Itulah kegigihan mereka yang amat saya kagumi. Dalam asyik saya menguji tunnel boat serta mendengar cerita mereka, tiba-tiba saya terpandang seekor sang bedal berehat di seberang sungai. Mungkin juga sang bedal memahati gelagat kami serta pandu uji tunnel boat yang saya lakukan ini. Buat pertama kalinya, saya dan tim jelajah Kadok dapat melihat secara dekat penampakan buaya jajaran Batang Rajang. Kami terus mendekatinya, tapi sayang, sang bedal ini pemalu rupanya. Dalam usaha mendekati dan merakamkan visual secara dekat, sang bedal ini pun melarikan diri dari pandangan kami. Mungkin dia malu-malu buaya. Lebih setengah jam penduduk kampung dan tim jelajah Kadok cuba menjejaki buaya yang kami nampak tadi. Ianya gagal dikesan. Difahamkan di Sebau hampir tiada kejadian buaya menyerang orang ramai di sungai. Kabarnya, buaya-buaya di sini mempunyai makanan yang cukup di dalam sungai. Berbalik semula kepada cerita tunnel boat tadi, antara rahsia besar untuk menambah kelajuan bot tunnel yang didedahkan oleh Farhan adalah kipas pada enjin yang menggerakkan bot berkenaan. Kesungguhan mereka sehingga sanggup membuat tempahan kipas dari luar negara dengan harga yang agak mahal bagi saya. Meskipun hadiah yang ditawarkan dengan kesungguhan, pengorbanan masa serta tenaga agak tidak berbaloi, ianya cukup memberi motivasi kepada mereka untuk terus melipat gandakan usaha menjuarai setiap pertandingan yang disertai. Begitu jugalah cerita yang dikongsikan oleh pemandu bot laju Sebau Racing Team atau lebih popular dengan panggilan joki. Rosli Sahak, 35 tahun, menceritakan pengalamannya terbang bersama bot dipandunya langsung tidak mematahkan semangatnya. Dia terbang macam ini, dia apabila dia kena angin kan dia terus naik macam ini. Dia terus pergi belakang. Itulah guna dia safety itu tadi tu. Safety itu apabila kita bot tu terbangkan, kita bot pergi tempat lain, kita pergi tempat lain, safety itu cabut, dia enjin terus mati terus. Jelas Rosli lagi semasa pertandingan beliau amat menitik beratkan soal keselamatan diri serta pelumba lain. Sejak menjadi joki Sebau Racing Team, beliau bersyukur kerana tidak pernah terlibat dalam kemalangan ngeri. Menceritakan pengalaman 5 tahun yang lalu terjebak dengan tunnel boat kerana suka-suka setelah menonton rakan-rakan sekampung melakukan latihan di sungai menarik minat untuk turut serta. Dalam usaha mencari identiti dan melihat realiti masyarakat Sebau, tim jelajah Kadok bertemu dengan Suhaili Nyileng. 60 tahun merupakan anak jati pandan. Bekas pekerja kilang papan di Sebau ini meneruskan kehidupan dengan berkebun. Menariknya lagi, Pak Cik Suhaili merupakan keluarga angkat kepada salah seorang tim jelajah Kadok yang pernah melakukan program khidmat masyarakat semasa di universiti beberapa tahun dahulu. Pokok rumbia dan nipah antara pokok yang bernilai komersial di Borneo. Disebabkan kepelbagaian produk dari kedua-dua pokok ini, kerajaan negeri memutuskan penubuhan lembaga pembangunan industri rumbia dan nipah Sarawak. Selain dari gula apung, daun nipah juga boleh dibuat atap dan pucuk nipah digunakan sebagai daun pembalut ketupat yang dipanggil ketupat daun nipah. Manakala buah nipah yang muda enak dimakan begitu saja. Tim
Tim jelajah kaduk berpeluang merasai sendiri pengalaman mencari bahan untuk membuat ketupat dan atap nipah serta mencari umbut. Perjalanan menaiki bot hampir 1 jam dari rumah Pak Cik Suhaili di Pandan menuju ke hulu Sungai Maskat yang menempatkan kebun miliknya seluas hampir 8 hektar adalah rutin beliau. Bagi membuat atap nipah, hanya daun-daun nipah yang matang sahaja dipilih. Daun nipah diasingkan dari pelepahnya supaya senang diangkut menggunakan sampan. Bahagian hujung pelepah nipah ini akan dipotong mengikut saiz tertentu bagi dijadikan tulang tengah atap nipah. Selain nipah, batang bemban juga diperlukan untuk dijadikan bahan mengikat daun nipah. Selain dari daun nipah, buah nipah juga boleh dimakan mentah atau diolah menjadi menu yang menarik. Misi Pak Cik Suhaili ke kebunnya adalah mencari daun nipah, buah nipah, bemban, umbut, salak serta rebung untuk dijadikan menu makan tengah hari. Hampir 2 jam di kebun, rebung dan umbut salak berjaya ditebang dan dibersihkan untuk dibawa pulang. Dengan penuh rasa teruja, tim jelajah kaduk bersedia untuk belajar bagaimana menyemat atap nipah, merasai keenakan buah nipah serta membuat ketupat daun nipah. Ini adalah perkara yang baru bagi kami. Bagi menyiapkan sekeping atap nipah, bahan yang diperlukan adalah daun nipah, kulit bemban dan belahan pelepah nipah. Di Semenanjung, kebiasaannya menggunakan belahan batang pinang ataupun batang nibu. Kulit bemban disiat dari batang bemban secara berhati-hati mengikut saiz yang diperlukan. Pangkal kulit tadi ditajamkan bagi memudahkan ianya dicucuk pada daun nipah. Di hujung kulit bemban pula dibuat simpulan agar kulit bemban yang disemat pada daun nipah tidak bergerak. Daun nipah dilipat 2 hampir sama panjang, kemudian diapit di tengahnya pada belahan pelepah nipah yang dijadikan tulang atap. Setiap helaian daun nipah ini disemat dengan kulit bemban seperti menjahit. Biasanya sekeping atap nipah berukuran kira-kira 4 hingga 6 kaki panjang mengikut kegunaannya. Bagi keluarga Pak Cik Suhaili, purata sehari mereka mampu menyiapkan di antara 50 hingga 100 keping atap nipah bergantung kepada sumber bahan utama. Dari atap nipah kita belajar pula pembuatan ketupat daun nipah. Pucuk nipah selain dibuat daun rokok gulung, ianya juga boleh digunakan sebagai sarung ketupat. Nampak pelik kan? Tapi inilah realitinya. Mungkin kita sudah terbiasa dengan ketupat daun kelapa dan daun palas. Tetapi di Sebauh, saya dan tim jelajah kaduk bertemu dengan ketupat daun nipah. Sarung ketupat dianyam seperti biasa, tetapi di hujung daun sarung ketupat akan dipotong. Bentuk sarung ketupat seakan seperti segi 4 tepat. Isi ketupat terdiri daripada beras pulut bagi menambah keenakan rasa ketupat daun nipah. Beras pulut tadi hendaklah direndam dengan santan kelapa segar selama 1 jam sebelum dimasukkan ke dalam sarungnya. Semasa beras pulut direndam dengan santan, masukkan juga garam secukup rasa bagi menguatkan lagi rasa lemak pada beras pulut. Setelah selesai direndam, beras pulut akan dimasukkan kepada sarung ketupat daun nipah. Jumlahnya adalah 1/3 dari saiz sarung ketupat. Ini membolehkan beras pulut masak sekata apabila direbus nanti. Kesemua ketupat daun nipah ini direbus selama 1 jam bersama santan kelapa segar, dan di sini ketupat boleh dinikmati pada hari biasa, tidak semestinya pada hari raya sahaja. Seperti biasa, lawan kepada ketupat daun nipah adalah rendang, sambal atau manisan mengikut selera masing-masing. Manakala buah nipah pula biasanya dimakan mentah. Untuk mengenali buah nipah yang matang, kulit luar buahnya berwarna coklat terang bercampur oranye di pangkalnya. Jika berwarna coklat gelap semuanya, bermakna buah itu sudah tua dan isinya keras. Untuk mendapatkan isi buah nipah, hanya perlu membelah 2 buah nipah yang telah dileraikan dari tandannya. Isinya berwarna jernih dan berbentuk bujur, rasanya agak manis dan teksturnya kenyal lembut. Ada juga yang menjadikan isi buah nipah ke dalam minuman dan campuran ais batu campur. Terpulang cara mana ia dimakan, yang pasti keenakannya memang luar biasa.
Manakala umbut, salak dan rebung ianya dimasak seperti biasa. Masak lemak atau gulai lemak boleh juga dijadikan ulam dicicah bersama sambal belacan. Memang cukup enak rasanya. Bagi keluarga Pakcik Suhaili, inilah kehidupan mereka sekeluarga. Di masa lapangnya, Pakcik Suhaili berniaga kedai runcit secara kecil-kecilan bagi membantu masyarakat setempat mendapatkan keperluan harian. Meskipun sebauh agak jauh dari pusat bandar, arus kemajuan tetap dirasai oleh masyarakat setempat. Kemudahan komunikasi yang sedikit terhadap capaian internet ianya tidak menghalang anak muda di sini untuk terus mencari ilmu dengan cara mereka sendiri. Kegigihan Farhan dan kumpulannya menambah baik power boatnya serta kegigihan Pakcik Suhaili dalam mengekalkan tradisi kepada keluarganya cukup mengajar kita erti perjuangan. Itulah identiti serta realiti masyarakat Sarawak. Semoga paparan minggu ini memberi manfaat kepada semua yang menonton dan jangan lupa janji temu kita pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan dengan paparan yang lebih menarik dalam Jelajah Kardok, mencari identiti, melihat realiti. Semuanya terbaik dan eksklusif hanya di TVS saluran 122 kerana racun itu benar. Salam.